image daripada udara, dia boleh mendarat sendiri. Okay, last sekali dibuat daripada polycarbonate, sama macam material untuk buat air mineral, ringan dan kuat, macam botol air mineral. Pernah tengok botol air mineral pecah tak? Jadi yang ni lah material dia. Okay. Okay, then kemudian ada kepada pemetaan. Saya rasa saya bagi lalu je sebab yang ni mungkin tak interest bagi kebanyakan orang lah, tapi ni yang saya share yang kita buat. Dia untuk peta 3 dimensi. Contohnya dekat Kuala Krai, bila ada banjir, dia akan ada kawasan yang tanah runtuh. Jadi dia akan buat analisa yang rapid berkenaan dengan bentuk muka bumi, macam gambar kat bawah ni. Dia hanya lalu setengah jam, kita ambil semua gambar dia, kita analyse, kita akan buat berapa option, macam mana jalan A, jalan B, jalan C. Jalan yang mana yang lebih cepat yang kita buat. Contohnya kita nak buat jalan raya baru kan, yang mana lebih cepat. Dia bantu kita buat keputusan lah. Kita tak perlu land survey yang pakai teropong tu, kita guna kapal terbang aja, terus kita boleh buat. Ini pun kita DIY lah. Okay, yang ni projek dekat Uniza, yang dekat bawah ni dekat bauxite dekat Kuantan lah, kita buat survey. Masa ni masa dululah, masa ni masa krisis lah, sampai ada tonton kan, ada tonton sebab masa ni banyak yang haram. Sekarang semua dia yang dah ada kebenaran. Sampai masa ni ada yang nak ni pun, yang nak tembak jatuh pun. Nanti kita terbang sangat tinggi lah waktu ni. Waktu ni kita bagi laporan kepada JAS. Zaman lama lah, zaman dulu. Okay, zaman sekarang tak ada masalah. Jadi tak boleh kaitkan lah bauxite sekarang dengan bauxite dulu lah. Okay, ni adalah ladang tembikai dekat Uniza. Daripada tu kita dapat buatkan peta 3D. Macam ni. Yang ni penting juga, peta 3D dekat dalam agriculture. Contohnya ada tuan-puan yang duduk dekat dalam bidang pertanian ke, yang ni adalah Arduino untuk kehidupan tuan-puan. Kita ada seorang rakan, saya rasa ada dalam audience kot, Encik Zaki. Encik Zaki sebelum ni dia kerja dekat dekat zon industri lah, di Kilang, di Gong Badak. Okey, jadi mungkin terganggu dengan masalah pandemik ni lah. Jadi Encik Zaki sekarang dia berinovasi. Daripada menjadi operator kat Kilang, Encik Zaki sekarang jadi usahawan. Dia buat sendiri meracun menggunakan drone. Yang itulah Arduino untuk kehidupan Encik Zaki dalam pertanian. Bayangkan Encik Zaki daripada operator sekarang dah jadi usahawan, dia dah lebih menjana ekonomi dia menggunakan drone agriculture yang sembur racun tu. Jadi yang tu Arduino untuk kehidupan kita sebagai petani lah. Yang ni berkaitan dengan survey dekat ni kawasan perumahan, contohnya ada pergerakan tanah. Yang ni lah kepentingan peta 3 dimensi. Okey. Ni untuk bagi adik-adik ni lah jalan lah. Dia nampak rumit, tapi benda ni kita dah buat dengan saya yang tak reti programming language, tapi kita adalah kerjasama dengan tim pelbagai lah. Dekat Uniza kita ada fakulti reka bentuk, yang tu yang buatkan jadi kapal terbang tadi. Kita hanya coding asas, yang asas bila digabung banyak-banyak dia jadi kompleks. Memang betul benda yang kompleks adalah daripada building block benda yang asas. Okey. Yang ni sistem amaran banjir, okey. Yang ni projek saya yang paling pertama sekali. Waktu saya mula-mula belajar Arduino tahun 2015. Okey. Jadi saya buat alat untuk kesan ketinggian air. Okey. Sama macam alat yang kita kongsi tadi, yang ultrasonic reverse sensor. Coding yang simple tu kita masuk, dan bila dia jadi penyelidikan dia jadi kompleks lah. Dia bercakap dengan Telegram kan. Dia bagi reminder. Dekat Uniza sebelum ni dia memang kampus banjir. Kalau musim tengkujuh je, pemberita mesti pergi Uniza sebab Uniza mesti banjir. Jadi untuk menyelesaikan masalah tu, sepatutnya kita kena buat peparitan lah. Tapi memang peparitan tu dalam proses, tapi dia ambil masa yang lama. Dalam masa tu pun ada banyak kereta staff kita yang asyik dimasuki air kan, sebab memang tempat yang rendah ni tempat lecturer parking. Lecturer pula bila duduk dekat dalam kelas dia mengajar, dia tahu pun hujan, tapi mungkin hujan tu kereta dia tak tenggelam. Jadi
banyak false alarm lah, lecturer pun tak fokus nak bagi ni kan. Jadi sekarang kita letak benda ni, bila air je naik je parah sikit, lecturer terus dapat telegram. Jadi untuk alihkan kenderaan lah, yang ni kita buat. Tapi siap ni, yang ni 2015, kita ada banjir 2016, lepas tu kita dah tak ada banjir sebab sistem peparitan dah siap. Jadi nak tunjuk betul-betul. Tuan-puan boleh tengok dekat BHTV, sebab saya nak play pun bahasa masa juga kan. Yuniza cipta sistem amaran banjir I1. Boleh tengok lah, video ni ada dekat YouTube. Okay. Sorry pula. Kita ada letak dekat kampus-kampus lain. Okay. Yang ni banjir pada 2016. Jadi setahun selepas pembangunannya jadi banjir lah. Dan lepas ni program peparitan JPS dilakukan. Sebab kita tahu projek tu dah ada waktu kita buat pun, tapi dia biasalah prosedur kan, dia ambil masa. So kita buat benda ni lebih cepat. Kita buat dalam masa 3-4 bulan je kita dah siapkan satu. Yang ni lah lecturer, biasanya dekat kawasan banjir ni, sinilah lecturer parking dengan staff-staff. Yang ada nampak ya, 2 biji kereta ni, ni menunjukkan kawasan ni tempat parking lah. Yang ni mungkin dia tak langgan kot telegram tu. Jadi dia tak tahulah kereta dia, mungkin ni pelawat ke apa ke. Ni Dr. Azrul, betul-betul ketika keadaan banjir. Nampak pada keadaan ni, kedalaman kursi dengan kaki Dr. Azrul tu, nampak ada beam ni kan. Yang ni banjir lebih teruk, sampai beam tu pun tenggelam. Okay, dia ada beam kat sini, pun dah tenggelam. Okay. Yang ni kita guna untuk rawat, yang ni saya just lalu je lah. Yang ni untuk rawat algae. Nak bagi contoh dekat adik-adik. Algae ni sebenarnya dia air hijau. Bila kita rawat algae, kita boleh ambil algae tu, kita boleh tukar jadi petrol. Kita boleh tukar jadi petrol. Yang ni dia punya alat untuk tuai dia. Alat untuk tuai mikroalgae. Okay. Yang ni lah dia. Ini ada video lah. At the end dia jadi clear lah adik-adik. Nak tunjuk aplikasi. Esok lusa adik-adik boleh jadi usahawan untuk tenaga hijau. Untuk ambil daripada air ternakan ikan, ternakan udang yang hijau tu, boleh convert jadi, kalau tak tukar jadi diesel pun, at least tukar jadi dia punya crude oil. Sebab dia mengandungi 70 hingga 80% lipid, dia sangat sesuai. Dan kebanyakannya dekat Brazil pun dia orang dah buat jadi biodiesel. Okay. Ni akan datang lah, kalau adik-adik berminat nak jadi, mungkin jutawan akan datang dalam bidang biotenaga kan dekat Malaysia. Kepanasan cuaca dekat Malaysia sangat sesuai untuk kita buat penternakan algae. Dia punya panas tu, sebab tu kalau adik-adik tengok kolam-kolam terbiar kan, saudara-saudari tengok, tuan-tuan tengok kolam terbiar, cepat dia jadi hijau. Padahal sebenarnya air hijau tu boleh convert jadi duit, tapi ni kena ada satu alat penuaian. Dia akan sedut air tu, dia akan buat proses dia macam dalam ni tadi. Ni guna Arduino Uno. Okay. Dia akan asingkan dengan menggunakan biji moringa lah, ada satu biji tumbuhan. Okay. Jadi tuan-puan, kita ada take break sekejap tengok video ni. Tapi tuan-puan tak take break lah, saya stop sekejap bercakap. Okay. Sekejap saya tukar audio sekejap. Tuan-puan tengoklah, adik-adik tengoklah video ni.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abang Long akan menunjukkan kebolehan dia untuk auto navigate dalam peta ini, okay, secara intelijen, menggunakan RFID, yang mana RFID ini akan detect setiap junction yang ada dalam peta ini. Dan Abang Long akan buat keputusan sama ada untuk corner kanan ataupun corner kiri ataupun pergi straight berdasarkan peta yang telah arahan yang telah disetkan dalam chip Arduino. Okey, dalam kes ini Abang Long akan pergi menuju ke destinasi ketiga melalui laluan ini, straight kat sini, kemudian corner kiri kat sini, junction ni kat corner kiri, junction ni kat corner kanan, sampailah ke posisi yang ketiga. Okey, mari kita lihat. Straight, corner kiri, kiri lagi, dan sekali ambil kanan dan sampai ke destinasi. Alhamdulillah. Okey, ini adalah intelligent wheelchair yang akan bergerak secara sendiri, automatik menggunakan machine learning algorithm, yang mana wheelchair ini akan follow line yang ada di rantai. Dan kat sini kita ada line berwarna silver. Jadi wheelchair ni terus follow line ni hingga kadang-kadang dia lagi sikit lah. Okey, Danish boleh dengar ke suara saya, Danish? Boleh dengar tak? Boleh. Okey. 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 Yang tuan-tuan, saudara-saudari, adik-adik nampak sekejap tadi tu, yang tu adalah Dr. Engku Fazli. Kalau nak tahu cikgu Arduino saya, beliaulah cikgu yang mengajar saya. Daripada saya tak reti lah, sebab saya join team IMAX ni lepas habis saya PhD. Okey. Jadi sebenarnya kursi roda ni kita fikir kan, kenapa dia auto? Apa aplikasi dia? Apakah tema Arduino dalam kehidupan macam yang kita bincang ni? Okey. Macam yang kita tahu, kita ada dekat hospital, kita ada pesakit, dia panggil ni kena menaiki wheelchair lah, dia tak boleh berjalan. Jadi ada sesetengah pesakit ni daripada katil dia nak pergi ke tandas, mungkin dia nak pergi mandi. Jadi sebenarnya dia kena ada seorang nurse yang kena memantau atas keadaan dia lah. Jadi dalam kes ni, okey, wheelchair ni dia ada macam yang kita tengok yang model yang kecil tadi kan, dia akan ada info, okey, dekat bawah dia akan ada RFID scanner ataupun barcode scanner yang nak tahu kedudukan dia. Macam mana model tadi tahu simpang dia kan, dia akan tahu kedudukan dia. Dan kita boleh programkan daripada kata contohnya Watt Mawa 4B. Mawa 4B nak pergi ke tandas Mawa 4B. Jadi mula-mula dia akan keluar, dia akan ada simpang 4, dia akan ambil kanan, dia akan straight, jumpa lagi simpang 4, ambil kiri, kemudian sampai ke tandas. Macam itulah.
Yang itulah tujuan kita buat ni. Memang untuk kegunaan hospital. Dan masa kita dapat projek ni 2016 adalah sebelum adanya ni lah. Masa tu adalah plan awal untuk Hospital Uniza. Hospital Uniza dah siap dan akan rasmilah, cuma ada lockdown ni kita tak pasti lagi. Dan kita buat ni atas motif untuk hospital tu lah. Tapi bergantung pada bajet dia. Sebab dengan peta dia, wheelchair ni bukan hanya duduk pada floor yang sama. Dia akan masuk dekat dalam lift. Dia akan berinteract, dia akan interaksi dengan lift tu. Daripada Mawar 4B, dia akan pergi ke Kenanga tingkat 5 kan. Kenanga 5C, dia akan pergi. Wheelchair ni akan bawa pesakit tu pergi ke lift. Dia akan bercakap dengan lift, dia akan communicate kan. Dan dia akan auto tekan tingkat tu. Dan dia akan pergi ke katil je. Contohnya pesakit daripada tingkat ni nak melawat pesakit dekat tingkat mana. Dan dia akan pergi. Contohnya doktor ni nak hantar pesakit ni pergi ke floor lain. Dia akan bercakap dengan lift, dia akan sampai ke destinasi. Macam itulah yang kita nak buat. Okay. Ada banyaklah masalah teknikal yang kita pelajari dari segi navigation, line dia semua. Okay. Boleh nampak ke ni, apa nama, Danish slide? Kenapa tak boleh lah? Gelap. Sekarang nampak? Sekarang nampak? Tak ada lagi yang tak tahu. Tak ada Sekejap Oh, dia tergelap. Okay. Sekarang nampak Danish? Kalau tak saya reshare balik. Tak nampak? Cuba Dr. reshare semula. Okey, saya reshare balik tak nampak. Okey. Minta tolong Danish dengan rakan sekretariat tolong tengok juga dekat komen kalau ada audience respond. Sebab bila saya share saya tak nampak Google Meet. Kalau ada boleh. Kalau ada saudara-saudari yang duduk dekat dalam ni peserta hari ni, kalau ada apa-apa nak tanya saya boleh je tanya langsung. Bukan dengan adik-adik sajalah. Saudara-saudari pun dah join, boleh je tanya. Okey. Yang ni yang saya nak share juga, antaranya juga, okey. Itulah bila kita bercakap pasal kajian di universiti, kadang-kadang satu kajian ni membawa kepada manfaat yang lain. Sebagai contoh tadi kita buat wheelchair. Mungkin wheelchair tu akan pergi kepada golf cart kan? Dekat tempat golf dia ada golf cart. Golf cart yang auto pula. Yang contohlah yang tertentu, contoh nak hantar beg ke apa ke kan, beg golf ke apa kan. Jadi dalam kes ni kita explore untuk boat lah. Sebenarnya boat ni adalah daripada pemetaan udara tadi, yang kapal terbang tadi, pemetaan udara. Jadi sekarang dia pergi kepada bot, kita transfer. Sampai pada peringkat awal, bot ni ingat dia adalah drone. Dia ada satu command nama hover kan. Hover, sepatutnya bot bila dia tak buat apa-apa, dia berhenti je macam ni. Tapi dia hovering, dia berpusing. Sebab dia atas coding lah. Untuk makluman adik-adik tuan-puan, kita pakai Arduino Pilot Mega, APM Arduino Pilot. Dia ada dia punya programming lah, tapi base dia adalah Arduino Mega. Okay. Jadi dulu bila kita nak sampelkan air, kita daripada Institut Alam Sekitar, kita banyak sampel sungai dengan pesisir pantai lah. Bila kita nak buat sampling, kita kena naik bot getah. Untuk kita keluar daripada bot getah, kita nak pump bot getah, baru kita buat sampling. Dia dah ambil masa dekat sejam. Kalau kita bawa bot ni muat dekat seat belakang je. Kita bawa bot ni, dalam masa 5 minit pun kita dah boleh pasang bateri semua, kita dah letak dah bot dekat dalam air. Jadi bot pergi ambil 5 bacaan, dia ada botol kat belakang ni, dia pergi ambil, then kita keluarlah daripada lokasi tu, kita pergi lokasi lain pula. Jadi laju. Cuba saudara-saudari, adik-adik bayangkan, kalau kita ada 5 location, nak pump bot saja dah ambil masa sejam, satu hari kita dah bazir 5 jam dah. Padahal dengan ada bot bateri ni, kita cuma perlu 5-10 minit aja. Jadi 5 location kita cuma ambil masa sejam je untuk tukar isi masuk bateri lah. Dan the rest dia buat kerja dia. Jadi yang tu lah kita buatkan iBot ni.
Okey, tujuan dia untuk persempelan lah. Dan banyaklah mekanisme. Ya, ya tuan. Doktor, ada soalan daripada Muhammad Razman ni. Ya, ya. Soalannya Boleh. yang berkaitan dengan wheelchair tadi. Okey, wheelchair tadi boleh. Boleh ke alat tadi applykan kepada kenderaan macam kereta dan sebagainya? Okey, daripada siapa tadi? Ni Dek Amri Daripada siapa? Muhammad Razman. Muhammad Razman. Rasa bukan student kita kan? Bukan Saudara Bukan. Muhammad Razman. Baik, Tuan Muhammad Razman. Okey, berkenaan dengan auto drive. Okey, bila auto drive, dia ada banyak pendekatan lah ataupun teknik yang kita guna untuk auto drive. Untuk kita auto drive ataupun auto navigate kursi roda tadi, kita gunakan line, garisan. Jadi dekat hospital tu dia akan ada, kita ada try banyak garisan. Garisan warna hitam boleh, garisan berkilat boleh. Kemudian yang paling terakhir adalah garisan ultra ungu. Garisan ultra ungu ni dia tak nampak macam garisan. Tapi bila kita letak cahaya ultraviolet, dia akan nampak. Jadi tak buruk lah pemandangan kat hospital. Yang tu berasaskan garisan. Yang saudara Muhammad Razman tanya tadi, auto drive untuk kereta. Jadi untuk kereta, dia tak boleh pakai line sebab line ni dia lambat. Sebab tu dah dekat dalam kereta Tesla, dia orang lebih kepada image processing. Daripada dia tengok garisan, baik dia tengok jalan. Jadi Tesla dia pakai 3 kamera, kiri, kanan dengan depan. Jadi dia nampak jalan raya. Sebenarnya dekat dalam komputer dia tu, dia tengok jalan raya sebagai whole. Jadi dia ada banyak faktor yang dia dapat. Nombor satu, dia dapat laluan, iaitu garisan. Nombor dua, dia dapat keadaan. Contohnya ada kereta dekat depan, ada kereta dekat lorong kiri. Sebab itulah Tuan Muhammad Razman untuk kenderaan, sebenarnya sebab dia melibatkan yang dia lebih kepada ni lah. Dan dia melibatkan speed. Dia lebih kepada image processing. Dan pada pendapat saya, kalau Tuan Muhammad Razman tanya, adakah masalah auto navigation masih ada ataupun dah diselesaikan? Jawapan saya, masalah tu dah diselesaikan dah. Dan penyelesai masalah tu adalah Tesla lah, Tuan Muhammad Razman. Dan dia proven. Dia dah berjaya lah sistem tu dan dah bawa orang. Mana pun orang dah ada kereta Tesla yang auto drive kan. Dan satu lagi, auto drive untuk kapal. Macam mana auto drive untuk kapal? Garisan tak ada. Air pula kalau nak buat image processing, macam mana kita nak image process air? Air ni umpama cermin. Jadi jawapan dia adalah GPS, duduk dekat atas dia. Dia sama penyelesaian macam mana nak buat autopilot untuk kapal terbang. Itulah. Agaknya menyelesaikanlah soalan saudara Muhammad Razman. Jawapan dia memang ni jugalah, image processing juga. Okey, jadi tuan-tuan boleh enjoy video ni sekejap. Okey, saya tukar audio dulu. Okey. Minta maaf lambat sikit pula saya nak ni. Okey. Tuan-puan tengok video tadi. Kalau ada apa-apa soalan boleh, tuan-puan boleh je tanya direct pada saya ataupun boleh tulis lah dalam. Ya. Kita ada satu lagi penyertaan daripada ke Google Meet bilik satu lagi. Jadi ada soalan daripada peserta dalam bilik Google Meet yang satu lagi tu. Boleh cikgu. Daripada Muhammad Azhar Omar.
Doktor, sensor terbaik untuk mengesan line yang terbaik untuk projek robotik atau wheelchair? Okey. Boleh, itu saja yang cikgu Itu sahaja doktor. Okey, sensor yang terbaik, ya, betul. Terima kasih Tuan Tuan Muhammad Omar cikgu Pelajar doktor, pelajar. pelajar. Okey, Muhammad Omar cikgu adik. Okey. Sensor yang terbaik kita dah try, kita ada try dual infrared. Lepas tu kita dah try pakai macam kamera lah untuk Raspberry Pi. Tapi kalau adik Muhammad Omar nak shortcut, jawapan dia, tak tahulah ni pertandingan ketat lah. Tapi jawapan dia adalah ni, yang 5 infrared. Okay. Pentuple infrared punya sensor, dia ada 5. Yang macam tu yang kita pakai dekat Abang Long, dekat iWheelchair tadi. Dia ada 5 sekaligus, dia 5 beradik. Dia ada 5 LED. Dia mudah untuk dia navigate. Dia lepas untuk 90 darjah, dia lepas untuk simpang 3, simpang 4, cornering tak kira berapa sudut. Semua dia lepas lah. Kalau adik Muhammad Omar nak pakai yang tu lah. Tulis 5 set infrared sensor. Dia jenis infrared lah adik Muhammad Omar. Itu saja, harapnya menjawab soalan adik Muhammad Omar lah. Okay. Terima kasih. Kalau ada soalan saudara-saudari adik-adik boleh je terus tanya. Okay, next kita pergi kepada ni lah, sistem aquaponik. Yang ni adalah, yang ni kita share je yang ni sistem ni lah. Kalau tapi bagi saya untuk pertanian kalau nak buat aquaponik masih tak berbaloi lah, masih belum berbaloi lah. Kecuali ada antara tuan-puan peserta hari ni pemilik kepada sebuah sistem aquaponik yang skala besar. Sebagai contoh macam yang ada dekat atas Cameron Highland tu kan, yang buat strawberry, bolehlah buat sistem ni. Kalau setakat kita buat dekat skala rumah tak berbaloi lah tuan-puan. Sebab kawalan dia simple dia sebenarnya untuk kawal air semua, isi balik air. Kecuali tuan-puan memang ada satu sistem macam fertigasi ke apa ke yang besar, yang skala besar. Kalau nak minta bantuan untuk kita bagi dia boleh tengok cukup tak air dah kurang ke tak. Sebab bila air kurang, kalau kita tak sedar 3 hari tumbuhan kita semua mati. Jadi investment kita untuk alat sensor ni dah berbaloi untuk menyelamatkan pelaburan kita yang lebih besar. Kemudian kelembapan tanah, sistem tersumbat ke tak tersumbat, itulah antara sensor dia. Okay. Yang ni adalah untuk kajian lah, ni projek bersama Unimas. Okay. Yang ni berkenaan ni lah. Okay. Kita bela siput pepahat. Siput pepahat, ambal ataupun pepahat orang panggil kan. Kalau kita buat eksperimen, kalau kita bela, kita letak dalam akuarium, dia tak jadi respon dia macam tertekan dan dia mati. Jadi sistem kita menggunakan Arduino pula, kita masukkan ni jadual air pasang surut. Sebab binatang macam ambal ni, dia merasa tahu bulan tu jauh ke dekat. Sebab bila ada air pasang surut, dia berkaitan dengan pergerakan bulan. Bulan tu jauh ke dekat. Jadi dia merasa tahu sepatutnya air tu air pasang, tapi air dekat dalam akuarium dia tu tak naik. Jadi sistem Arduino kita tallykan dia punya ni pukul berapa air pasang, pukul berapa air surut. Jadi bila waktu air pasang, pump tu akan hidup, dia akan naik air tu. Dan barulah hidupan tu dia ada rasa air pasang, dia ada rasa air surut. Barulah eksperimen di Unimas ni boleh dijalankan. Itulah. Antaranya lah, yang tu lebih tinggi lah. Okay, tapi sebenarnya Arduino menyelesaikan masalah. Yang ni kita buat dekat, ya Tuan? Doktor, ada soalan daripada Tuan Muhammad Azhar Omar. Okey, Tuan Muhammad Azhar. Soalannya, sensor terbaik untuk mengesan line yang yang terbaik. ni cikgu dah tanya tadi kan adik? Cikgu okay, dah tanya daripada Tuan Muhammad Azhar Omar. Okey, terima kasih. Ada lagi? Ya, boleh silakan. Kalau elok lagi banyak soalan lagi bagus. Ya. Ada satu soalan ni daripada Yusri. Dia tanya, apa jenis sensor yang matching dengan penggunaan sistem Arduino Uno ni?
Okey, boleh. Daripada Tuan Yusri, adik Yusri, Tuan Yusri. Ha. Okey, daripada Tuan Yusri, sensor apa yang sesuai? Kalau tanya saya kata, saya boleh katalah kalau tak ada kepakaran teknikal, boleh tulis nama sensor. Sebagai contoh, pH Arduino, temperature Arduino. Boleh search macam tu. Jadi yang itulah sensor yang insya-Allah confirm sesuai. Kalau kita tulis nama parameter yang kita nak, kita letak nama Arduino. Contoh kita nak search dekat Lazada ke, kita nak search dekat Shopee ke. Contoh kita nak light kan, light, cahaya. Light sensor Arduino. Tulis macam itulah. InsyaAllah dia akan compatible. Tapi kalau tuan-puan, saudara-saudari mempunyai kemahiran sedikitlah elektronik, sebenarnya saya boleh kata semua sensor boleh guna dekat Arduino. Sebab Arduino dia ada dua interface. Dia ada interface digital dan dia ada interface analog. Okay? Untuk digital pula dia ada banyak protokol. Semua dia boleh pakai. Jadi semua sensor boleh pakai. Kalau ada sensor sedia ada dekat dalam mesin kita kan, itu kan kita boleh, kita panggil scavenge lah. Maksudnya kita buka mesin kita, kita bawa keluar sensor tu. Nanti kita, semua kita boleh pakai dia, tapi dia ada workaround dia lah. Tapi kalau saudara-saudari baru lagi try Arduino, nak try, tak nak fikir susah, tulis je nama parameter kita nak, diikuti dengan Arduino. Dekat dalam Lazada ke, Shopee ke, itu adalah sensor yang paling sesuai. Okay? Kalau tak yang lain mungkin dia kena ada buat litar sikit, buat perintah apa semualah. Tapi semua sensor boleh kerja dengan Arduino. Ni sistem kita dekat kerapu online. Kerapu online ni satu inilah syarikat penternakan kerapu. Okey, kita buat sensor tu secara menyeluruh lah untuk semua. Ni projek masih undergoing dengan akan datang, untuk grant akan datang lah. Okay, ni kita bergerak daripada, kalau saudara-saudari, adik-adik perasan kita bergerak tadi daripada tahun 2015 hingga ke akan datang ke 2022. Jadi beruntunglah adik-adik saudara-saudari dapat tengok lah. Yang ni boleh tengok lah dekat ni lah, dekat YouTube. Boleh follow YouTube DAFCON, DAFCON. Boleh tengok lah produk-produk yang tim kita buat di Uniza, saya update kat situ lah. Yang ni saya tak perlu play kot sebab dia sistem biasa, ada beratus-ratus jenis. Untuk tarik sampah ni. Yang biasalah, kita tak payah share lah kan. Okey, yang ni yang menarik khas untuk peserta-peserta hari ni lah. Yang ni boleh kita kata under the shelf. Ini latest. Yang ni tahun 2020 dengan 2021, nama dia DAFCON Rotifer Pro, kerjasama dengan Institut Penyelidikan Perikanan Tanjung Demong. Okey. Jadi apa dia punya kelebihan? Dia direct hantar parameter ni terus masuk handphone. Kalau tuan-tuan saudara-saudari perasan, yang ni adalah screen handphone lah. Dia nampak menu. Dia langsung dihantar, kita bangunkan terus dengan infrastruktur internet, infrastruktur CCTV, sensor, semualah. Ni khusus untuk penghasilan makanan. Sebab dia untuk ni kan, penyelidikan perikanan. Last sebenarnya, apa yang kita usahakan di universiti ni secara tak langsung banyak peringkat lah, bertingkat-tingkat, kemudian akan memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik lah dalam kehidupan. Sebagai contoh, masa saya kecil dulu, makan ikan senang. Makan ayam orang kaya je boleh makan kan. Tapi sekarang kalau zaman adik-adik ni, makan ikan orang biasa. Makan ayam orang biasa sebab ayam dah murah. Macam saya dulu waktu kecil, ayam tu mahal. Jadi disebabkan perkembangan teknologi, sekarang kita boleh makan ayam tapi ikan pula jadi mahal. InsyaAllah dengan kemajuan teknologi ni, lepas ni kita harap hari-hari adik-adik, nanti anak adik-adik pun boleh makan ikan kerapu kot hari-hari kot. Kan? Boleh makan arnab. Okey, ni dekat arnab. Okey. Sensor dia ada dua. Okey, kalau adik-adik perasan, ada satu kipas, kalau saudara-saudari tuan-puan perasan, ada satu kipas dekat atas, ada satu kipas dekat bawah. Macam kat belakang ni, dekat bawah ni. Macam ni di bawah. Okey. Kipas yang duduk di atas, tujuan dia untuk membuang udara panas. Sebab udara panas akan naik ke atas. Sistem ni sistem tenakan arnab tapi menggunakan aircon milik saudara Muhammad Izzuddin Abdul Majid di Pasir Putih. Kalau saudari minat nak bela arnab daging hybrid pula lepas ni, boleh try hubungi AJK di SMS Macang, kemudian kepada saya lah. Yang ni adalah
usahawan terjejas COVID, dia try menjana pendapatan melalui ekonomi baru. Okay, ANAP. Dan dia menggunakan sistem tenakan berhawa dingin. Jadi bahagian atas ni dia akan buang udara panas, dia akan bantu aircon untuk berfungsi dengan lebih cepat. Sebab mana ada aircon? Aircon memang dia detect temperature tapi tak ada aircon yang buang udara panas. Betul tak? Jadi yang ni dia buang udara panas. Sistem hanya menggunakan not MCU, satu terbitan lah daripada microcontroller. Dia sama macam Arduino. Coding dia sama macam Arduino sebiji. Cuma dia ada kelebihan untuk terus link kepada online lah. Dan dia ada juga kipas yang duduk rendah. Kalau adik-adik tengok dekat ni, nampak rendah je, paras lutut je. Tujuan kipas ni untuk mengeluarkan gas amonia. Sebab bila kita menternak binatang dekat dalam ruang tertutup, akan ada pengumpulan gas amonia. Amonia sangat beracun. Okay? Bila gas amonia kena anak, sama ada anak tu pengsan ataupun dia matilah. Disebabkan oleh sisa buangan. Semua duduk dekat dalam bangunan kan. Jadi kedua-dua sistem di atas dan di bawah ni berfungsi secara pairing. Ni sistem di bawah. Okay. Jadi dia menggunakan pendekatan Arduino lah. Itulah kalau tuan-tuan saudara-saudari perasan perubahan projek kita bila masuk tahun 2020 kita bergerak kepada online lah berbanding sistem yang saya kongsi sebelum tadi dia adalah offline. Ini adalah online. Doktor, ya cikgu. Tadi ada pelajar tanya pasal boleh cikgu. Contoh projek Arduino bagi ternakan arnab. Tadi doktor dah tunjukkan tadi. Jadi dia tanya guna sensor apa untuk detect suhu? Suhu? Okey. Bagi pelajar yang bertanya boleh catat dekat atas kertas ni saya bagi langsung. Sensor DHT Delta Hotel Tango, DHT Delta Hotel Tango 11, nombor 11. Boleh try sensor tu. Harga dia boleh dapat dalam RM4 pun boleh dapat sensor tu. Dan saya gunakan sensor RM4 tu lah untuk sistem ni. Yang tu cikgu jawapannya, harapnya menjawab soalan. Okey. Jadi untuk suhu. Okey, sama cikgu. Yang ni adalah projek salah seorang student saya. Saya hanya bimbing. Memang dia yang buat. Okey. Untuk mesin penetasan telur. Dia kawal suhu, dia kawal kelembapan dan dia kawal, saya pun tak tahu sebenarnya sebab ni bidang sains haiwan, student sains haiwan. Rupanya telur yang dieram, dia kena golekkan. Dia kena golekkan telur tu. Jadi dia ada mesin penggolek lah. Dengan stepper motor biasa. Okey. Ini yang projek dia. Kita try dengar dulu cikgu. Kita buka berapa dah? Dekat tahun 40. Mungkin dah 5 minit lagi cikgu. Dekat saya. Mula dia akan turnkan kat bawah ni stepper motor ni yang akan turnkan telur tu, nampak tak dia bergerak. Dia 40 degree left dengan right. Lepas tu yang ni ada sensor. Ni ada sensor untuk sense humidity and temperature. Ini untuk connect dengan stepper motor ni. Ini metal untuk heating punya dalam incubator ni. Dan dalam ni pula dia saya checkkan dia 38 degree Celsius. Okey, yang ni berkenaan dengan pengeram. Okey, jadi bila suhu mengeram adalah 38. Okey, jadi bila sampai suhu tu lampu tu akan padam. Jadi dia auto lah buka. Tapi yang ni untuk makluman tuan-puan, yang ni adalah skala model lah. Model dia memang pakai kontainer je. Kemudian baru kita transfer kepada rak lah. Rak yang ada berpuluh lampu lah. Yang tu baru yang untuk yang skala besar. Okey, jadi yang ni lah yang sistem dia lah. Okey. Okey, tanpa membuang masa kita tengok pula next. Yang ni dia punya pada handphone. Sebab sistem ni online, dia nampak suhu. Silakan cikgu ke adik ke ada soalan, saudara-saudari. Ni dia punya graf dia.
terus pada handphone. Boleh je kalau ada apa-apa soalan. Boleh dengar ke Danish? Suara saya Danish? Boleh dengar Boleh, ke? boleh. Okey. Kot ada soalan dari audience. Kita dah mendekati hujung lah. Ada soalan ni doktor. Boleh. Daripada Yusri tadi. Okey. Dia tanya, stepper motor tu guna DC atau AC dan berapa volt yang digunakan? Stepper motor untuk telur tu ke? Telur tadi Telur tu kot rasanya kan? Rasanya telur tu sebab topik kita tengah tengok telur. Stepper motor 12 volt. Stepper motor 12 volt dengan apa dah? BC. Betul. 12 volt BC. Dan bila suhu tu tak cukup, dia akan ni lebih 38, dia akan padamkan lampu lah. Dan bila sampai tu dia akan yang ni semua graf dia. Graf temperature dengan humidity. Okey, jadi sebenarnya talk kita dah habis. Okey, ni dah thank you lah. Thank you. Saya nak, boleh ke Danish Boleh Danish? Talk kita dah habis. Saya nak tutup dengan satu video lah lepas ni. Boleh? Boleh. Okey, jadi ucapan terima kasih kepada semua saudara-saudari. Kalau ada apa-apa soalan boleh lagi tanya. Cuma saya tak hold saudara-saudari, takut masa saudara-saudari. Hari pun hari Jumaat. Okey. Jadi yang ni lah bilik saya. Ni saya ambil gambar pagi tadi. Okey. Saya nak bagi tahu dekat adik-adik, dekat saudara-saudari, tuan-puan. Okey. Sebenarnya kita sekarang memang kita tengah hidup dalam IR 4.0. Kot ada anak-anak saudara-saudari, anak-anak tuan-puan yang kata, mak, ayah nak 3D printer. Bolehlah saudara-saudari belikan 3D printer. Harga satu 3D printer pun dalam 800 dia sekarang yang canggih. Dekat rumah saya ada 2. Sebab tuan-puan, saudara-saudari, mungkin anak-anak tuan-puan, anak-anak saudara-saudari perlukan juga 3D printer. Boleh je cari dekat Lazada, dekat Shopee, memang ada. Sebab dia akan perlukan untuk buat barang-barang. Macam tengok nama saya ni kan, dengan rak-rak ni kan, ini semua daripada 3D printer. Dan 3D printer ni dia akan membantu menginovasikan rumah-rumah tuan-tuan puan-puan nak buat penyangkut ke apa ke semua pakai 3D printer je. Dan 3D printer pun asas dia adalah Arduino. Dekat dalam ni ada duduk Arduino. Jadi itulah nak menjawab kod-kod ada soalan saudara-saudari tuan-puan, apa Arduino dalam kehidupan. Mungkin Arduino ni tak akan mengubah kereta tuan-puan, kan? Takkan mengubah kereta tuan-puan jadi auto drive. Mungkin dia tak akan mengubah rumah kita jadi canggih, kan? Tiba-tiba kita pergi dapur, lampu terbuka. Mungkin Arduino tak akan mengubah rumah cikgu-cikgu, rumah tuan-puan. Mungkin dia tak akan mengubah. Tapi sebenarnya tanpa kita sedar sebenarnya Arduino ni mungkin dia akan sampaikan apa pada rumah tuan-puan? Dia akan hantarkan ayam. Dia akan hantarkan ikan kerapu. Dan saya nak beritahu cikgu-cikgu, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang audien lah. Saya tak tahu apa sekarang bilangan audien Danish. Tapi saya sangat berterima kasih pagi tadi lah sebelum kita ada masalah teknikal. Saya tak sangka sambutan sangat besar sampai 500 orang. Okey. Dan inilah apa yang Arduino akan sampaikan pada kita, insyaAllah kita di universiti kita akan bekerja bertungkus lumus. Mungkin kita tak akan smartkan, kita tak akan menjadikan rumah tuan-puan pintar, tapi insyaAllah kita mungkin akan sampaikan sayur-sayuran, ikan kerapu, lepas ni mungkin kita akan sampaikan arnab, kita akan sampaikan ayam pada harga yang lebih berpatutan. Disebabkan apa? Disebabkan oleh ada automasi daripada Arduino. Dulu sayur kita banyak kerugian sebab terlebih kering. Sekarang kita dah ada sensor. Bila sampai dia threshold tu, dia akan auto siram. Sambil tu dia akan ada penjimatan. Kalau tanah masih lembab sebab ada sensor, tak perlu siram. Jadi ada penjimatan air. Jadi secara tak langsung akan lebih murah sayuran kita. Kehidupan kita lebih prosper lah. Okay. Okey, jadi itulah ucapan penutup saya ni Danish. Kan ada ucapan penutup pada Cikgu Mariana. Cuma lepas ni Cikgu, saya nak tutup talk kita dengan satu video last Cikgu. Video tu panjang sikit 6 minit tapi lepas tu akan terus end lah Cikgu. Habis lah kita punya talk. Boleh. Ada Cikgu? Boleh. Ada apa-apa ucapan ke daripada Cikgu?
untuk audiens? Cuma nak ucapkan terima kasihlah kepada semua audiens walaupun kita mengalami teknikal pagi-pagi. Terima kasih kerana join dalam Google Meet. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih untuk pengurusan SMS macam terutamanya Cikgu Mardiana. Atas ni lah inisiatif hari ni. Mungkin kita boleh buat repeat kot Cikgu akan datang. Kita try lagi panggil audiens lagi. Boleh Doktor, boleh. Boleh. Saya tak ada masalah Cikgu. Jadi kita tutup kita punya sesi pada hari ini dengan tasbih kifarah surah Wal-As dan juga dengan video ni. Satu inovasi yang saya buat di rumah. Okey, saya pun tak ada nama, jadi saya bagi nama dia Last sebab Lazada, Shop sebab Shopee, last kali Pagar. Jadi Lazada, Shopee, Pagar, bila kita combine dia jadi Last Shop Pagar lah. Ada benda ni adalah homebrew lah, dia DIY, craft tangan je lah. DIY, saya nak share pada tuan-tuan puan-puan. Dan jangan tuan-tuan dan puan-puan risau, okey? Siapa je audien, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, even Cikgu Mardiana pun boleh buat sendiri dekat rumah. Dia sangat-sangat simple. Kos dia RM50 lah Cikgu, tapi kena ada pagar auto lah. RM50. Jadi kita tutup sesi kita dengan video ni lah. Sekejap saya tukar dulu audio. Thank you.
Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih untuk semua. Doktor. Sekejap. Ya? Doktor sekejap. Ya, boleh. Ada satu sesi tadi yang kita skip tadi yang montage tu. Jadi kami nak share yang Okey, sebelum sebagai penutup kan? tutup punya majlis. Boleh. Okey, terima kasih untuk seluruh tim SMS Macam dan juga seluruh audience. Silakan Danish Amri. Okey. Amri. Boleh doktor tutup share screen? Okey, boleh. Okey, Amri share jap. Boleh dengar ke? Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak apa Amri, teacher share jap Teacher. Okey, Amri tolong stop sharing. Tak dengar sound lah teacher. Okey, kejap ya. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Dengar ada teacher. Dengar dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kelab Inovasi Sekolah Menengah Sains Macam telah menyertai pertandingan inovasi dan telah memperoleh banyak anugerah yang membanggakan. Kejayaan yang diperoleh ini bukan sahaja di dalam negara, malah turut berjaya diberikan antara bangsa. Antaranya, pada 3 hingga 5 Februari 2017, Kelab Inovasi Sekolah Menengah Sains Macam telah menyertai pertandingan Malaysia Conference of Young Scientists MYCYS yang telah diadakan di Universiti Putra Malaysia. Selain itu, pada 21 Mac 2017, Kelab Inovasi Sekolah Menengah Sains Macam juga telah menyertai pertandingan NYSO
RMC Conference for Young Scientists yang telah diadakan di Maktab Tentera Diraja. Perjuangan Smash tidak terhenti di sini. Kami merangkul satu pingat emas dalam pertandingan International Conference of Young Scientists ICYS pada 16 hingga 23 April 2017 yang diadakan di Stuttgart, Jerman. Kami juga telah menyertai pertandingan International RMC Young Scientist Conference and Exhibition IFYSCE pada 10 hingga 14 Julai 2017 di Universiti Pertahanan Nasional dan Maktab Tentera Diraja, Kuala Lumpur, Malaysia. Kejayaan yang paling bermakna adalah semasa menyertai Bangkok International Intellectual Property Innovation, Invention and Technology Exposition IPEX pada 1 hingga 7 Februari 2018 di Bangkok International Trade and Exhibition Centre, Bangkok. Hari ini kerana kami telah dinobatkan 2 pingat emas dan 1 pingat perak bagi projek Smash E-Bag Rescue, Redfield Multivariate Analysis dan Coco Candle. Kami juga telah mendapat anugerah khas dari ICANN Toronto, Canada. Segala usaha kami sekali lagi telah terbalas dengan kemenangan 1 pingat emas dalam pertandingan World Young Inventors Exhibition WYIE 29th International Invention, Innovation dan Technology Exhibition ITEX pada 10 hingga 12 Mei 2018 yang diadakan di Kuala Lumpur Convention Centre. Pada 15 Ogos 2018, Pasukan Inovasi Sekolah Menengah Sains Macang telah menyertai pertandingan Kelantan International Learning and Investment Exhibition KINIEX yang telah diadakan di Universiti Teknologi Mara Macang. Kemudian, Pasukan Inovasi Sekolah Menengah Sains Macang turut menyertai pertandingan Indonesia International Invention Festival yang diadakan di Macung University, Malang City, Surabaya, East Java pada 21 hingga 26 April 2019. Pihak pegawai UNIZA banyak membantu Pasukan Inovasi Sekolah Menengah Sains Macang dari pelbagai aspek. Segala pencapaian dan kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa bimbingan para guru penasihat inovasi serta kerjasama erat antara pihak UNIZA dan pihak inovasi Sekolah Menengah Sains Macang. Jadi dengan itu maka tamatlah majlis kita pada hari ini. Segala kesulitan yang dihadapi, saya memohon maaf. Yang buruk itu datang daripada diri saya dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis bersurai. Kejap ya. Teacher nak tanya, terima kasih doktor ya. Teacher nak tanya, ada ke yang buat rakaman dalam Google Meet ni? Tiada. Tiada.